Kalau kita bercakap tentang satu konteks yang lain, kadang-kadang kita rasa pasangan kita ni kalau tak nak kongsikan password dia, mungkin kita fikir orang perempuan lah kadang-kadang kan dia fikir kita mengaku dah juga. Mungkin kita overthink pasangan kita ni mungkin ada sorokkan sesuatu di belakang kita dan sebagainya. Tak ada. Tapi Cik Fazli, pentingnya untuk contohnya kan bukan password media sosial saja. Password macam tadi tu. Perbankan, password ataupun nombor PIN kad bank dan sebagainya. Ini mungkin satu perkara yang dilihat sebagai perkara yang remeh, namun hakikatnya jika berlaku sesuatu perkara, ini adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk keluarga melangsungkan kehidupan. Pertama kita kena tengok dua benda lah. Pertama kita sebut tentang perkongsian tadilah, password telefon dan sebagainya kan. Saya setuju orang perempuan ni dia ada sudut pandang yang sedikit berbeza. Sebab bila kita sebut tentang hubungan, dia berkaitan dengan dua perkara, iaitu kepercayaan dan keterbukaan. Kan? Jadi sebab bila tak terbuka mesti ada sesuatu. Itu pemikirannya. Bila tak terbuka, kenapa tak dedah? Kenapa ni? Sebab pada orang perempuan bila dah berkahwin kita mesti berkongsi segala-galanya. Ya, betul. Sedangkan orang lelaki berbeza cara pemikirannya. Orang lelaki bagi ini mungkin sebahagian lelaki. Pada saya sebahagian orang lelaki dia kata ada perkara yang kenapa kita tak nak cerita? Sebab kadang-kadang kita nak melindungi orang perempuan. Kita tak nak dia overthinking. Kita tak nak menyusahkan dia. Kita tak nak dia serabut. Jadi salah satu cara ni kita elakkan dia daripada berfikir. Dengan tidak memberitahu. Cuma di sinilah pentingnya. Baik hati. Betul juga. Kalau itu sudut pandangnya, insya-Allah akan harmoni lah. Cuma penting perbincangan tu. Adakah bila contoh tak bagi password WhatsApp, contoh telefon, adalah sesuatu yang menandakan bahawa ada isu? Ini sebab pada saya kadang-kadang benda ni bergantung pada suami isteri itu sendiri. Kalau contoh saya ada password, isteri saya ada password dan kami masing-masing faham, masing-masing respect, tak ada isu. Saya mencelah sikit Cik Fazli. Saya rasa kadang-kadang penting juga password ni. Contohnya kalau kita ada pekerjaan, tiba-tibalah pasangan tu jenis yang suka tengok password tu. Betul. Jadi dia dah terbuka perkara yang penting, jadi mungkin menyebabkan masalah pada kerja. Itu saya setuju juga. Betul. Tapi kalau password yang lain tu macam mana pula Cik Fazli? Sebab saya sebut dua perkara. Itu perkara pertama. Perkara kedua adalah contingency plan. Maknanya ini dari satu sudut yang berbeza lah. Maknanya bila kita sebut tentang andai kata kalau kita meninggal dan sebagainya. So apa contingency plan yang perlu kita ada untuk memudahkan pasangan kita menguruskan segalanya. Sebab itu saya sebut tentang financial tadi. Hutang. Kan? Jadi bila isteri kena tahu. Suami kena tahu apa hutang isteri kena tahu apa hutang isteri. Jadi at least bila kita meninggal, dia tahu macam mana apa yang perlu diuruskan segera. Dan juga dari segi kewangan lah. Mana password banking dan sebagainya. Itu memang kena ada di satu tempat. Cuma pada saya, bila dah diberitahu, isunya adalah tentang apa dia? Dah tahu tengok-tengok punya Farin, ya Allah banyaknya duit dia. Di situ dah datang keinginan baru kan. Jadi macam mana? Contoh. Sebab itu pada saya begini, maknanya penting dalam rumah tangga satu benda yang kita tak boleh elak, perbincangan. Perbincangan, keterbukaan, dan bila kita bincang dan kita kena setkan, okey, ini keadaan dia, so apa kita nak kena buat? Ini keadaan dia, apa kita nak kena buat? So di situlah baru masing-masing boleh menerima keadaan sebenarnya, realiti. Kadang-kadang setengah suami, maaf saya sebut, dia tak nak beritahu keadaan sebenar diri dia. Kenapa? Sebab dia nak dilihat bagus, dilihat okey, dilihat ni. Sedangkan hakikat sebenarnya berbeza. Benar. Jadi itu menyusahkan diri dia balik. So bila menyusahkan diri dia balik akan menjejaskan hubungan. Benar. So pada saya dua benda ni, pertama isu tentang password dan sebagainya, ini bergantung kepada keterbukaan dan juga kepercayaan. So jangan salah tafsir lah. Kadang-kadang tak bagi password, kenapa? Tafsir mesti ada lain, mesti ada apa-apa. Dan kadang-kadang bila keterbukaan sangat pun kadang-kadang dia macam ni, kalau nak curang ni ada password bagi password pun kena berlaku juga. Betul. Iyalah, betul. Password tak menjamin kesihatan. Kadang-kadang benda tak ada apa-apa jadi apa-apa. Ada kawan saya cerita kat saya lah. Encik Fazli, ini bukan dalam kalangan pasangan je password ni. Contohnya kalau macam kita yang mungkin belum lagi mempunyai pasangan, penting juga untuk kita kongsikan nombor-nombor penting ni kepada individu yang kita percayai, supaya kalau berlakunya sesuatu kepada kita, mereka bolehlah membantu kita. Nak zaman sekarang ni kita nak perlukan duit untuk uruskan urusan-urusan tertentulah. Mana awak boleh percaya saya, nanti kongsi. Okey, baik, ini ada satu yang menarik kita nak kongsikan daripada Devi Baringbing. Okey, Devi kata privacy itu penting, tapi kalau dalam suami isteri macam saya dan suami lah, siap handphone password semua sama-sama tahu dan nak pegang itu tak ada masalah, sebab suami tak ada apa pun sebarang privasi, melainkan pada orang lain. Kerana bagi kami pasangan adalah teman kita, sahabat kita. So bila sama-sama
penting kan. Kalau kita tengok apa tu maksudnya tak apa, pakai privacy macam tak best lah. Maksudnya dia tak ada privacy lah. Maksudnya boleh pegang telefon, tak ada password dan sebagainya pasangan ni. Okey, tak apa. Okey, sedikit sebanyak kita tanya. Okey, cuma saya mungkin nak tambah sikit lah. Saya kira sebenarnya perbincangan tadi tu tentang mungkin hari ini dah terbuka kepada pasangan-pasangan di luar sana. Mungkin apa yang kita ada privacy, bincangkan juga. Tetapi tentang contingency plan tu, sebenarnya kita dah sesama pasangan dah kena bincang. Macam mana kalau apa-apa jadi kat awak? Macam mana apa kerja? Kita nak letak rekod ni di mana? Itu kena ada satu persetujuan. Okey, kita dah bincangkan yang lain-lain tu. Tapi saya nak tahu juga, okey, dari sudut pandang selebriti lah macam Aisyah ni. Apakah keburukan kalau kita ni terlalu terbuka? Yang mungkin ramai orang tak faham, ramai orang tak tahu. Apa sebenarnya boleh jadi pada kita? Kalau keburukan ni, kalau macam selebriti dia tak lari daripada kontroversi lah. Sebab orang ni akan sentiasa mencari buruk kita kan. So bila kita terlampau share sangat everything, orang akan senang untuk nak attack kita. Sebab dia tahu mana kelemahan kita. So kat situ akan membebankan kita pada satu hari yang di mana kita di lambung kontroversi tu. Jadi perkara itu yang kita perlu jagalah, berjaga-jaga. Okey, tapi setuju tak kalau saya kata kadang kita ni terlalu asyik berkongsi. Tetapi kita sendiri tak tahu macam mana nak menghadapinya. Kita kongsi macam-macam, lepas tu orang keluarkan kritikan, keluarkan komen, kita sendiri nak marah sendiri. Betul tak kan? Jadi macam mana tu? Selalu ramai orang macam tu. Maksudnya dia decide untuk share, lepas tu dia tak boleh nak terima bila orang kritik. Kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat naik. Tetapi kita sendiri yang tak boleh terima. Bila orang komen. Macam mana? Kalau macam Aisyah rasa macam kalau Aisyah dah decide untuk nak share tu, tiba-tiba orang nak fikir negatif juga. Aisyah cakap tak apalah, terpulang pada dia untuk nak bash atau nak fikir perkara negatif tu. Tapi sebab bagi Aisyah, bila Aisyah dah post tu, itu adalah perkara yang terbaik. Maksudnya kalau macam dirasa macam benda tu negatif, itu dia punya hak. Sebab masing-masing ada hak masing-masing kan. Masing-masing juga ada pendapat masing-masing. Mungkin ada kena-mengena dengan komen ini daripada Amin Nuruddin. Dia kata setiap orang perlukan privacy sendiri. Apa yang penting, kita perlu tahu baik buruk sesuatu perkara sebelum kita buat. Contohnya, jika gambar yang tak sesuai dan kita sendiri tahu akan membawa pada keadaan negatif, kenapa kita perlu kongsi di media sosial? Apa yang penting, kita perlu tahu baik dan buruk akibat daripada perkara kita buat sendiri. Sama macam apa yang Aisyah kongsikanlah. Okey, mungkin Nan sendirilah kan, bila bercakap tentang konteks privacy ni, kita dah kongsikan tadi, bagi Nan sendiri, apa sebenarnya perkara-perkara yang memang menjadi satu privacy buat Nan yang memang Nan takkan kongsikan di media sosial? Kalau macam untuk Nine kan, especially nombor satu yang saya takkan share ni, mungkin orang lain berlainan pendapat, tapi bagi saya anak-anak saya. Sebab saya takkan dedahkan diorang, saya takkan orang kata apa share kan. Because dia bukan apa tau, sebenarnya untuk kebaikan diorang juga sebenarnya. First of all, nanti kadang-kadang orang dekat budak-budak kat sekolah ni, kadang-kadang dia boleh buat benda tu jadi bahan ejekan ke, kadang-kadang kita tak tahu kan. And then kalau contoh satu lagi, kalau kita ada buat salah, lagi, oi bapak kau ni kan. So diorang akan terpalit sekali kena tak pasal-pasal kan. So benda-benda macam tu I akan prefer untuk not to share. And then kata kalau macam hal keluarga pun, contoh kata kalau I dengan fans, I akan cerita tentang my family up to just to a certain extent je. Yang atas. Surface je kan. Tak adalah sampai macam kakak saya tu sebenarnya dia ada ada bisul kat ni, apa yang benda-benda macam tu. Betul je contoh kan. Maknanya kita pula secara tak langsung kita nak berkongsi, tapi kita dah tercerita pula tentang hal aib orang lain. Okey, Cik Bazli. Okey, ini mungkin satu panduan jugalah. Kalau tak sempat sembang secara panjang, tapi secara asasnya, apa sebenarnya kita boleh kongsi, apa yang tak patut kita kongsi sebenarnya? Dia sebenarnya kalau bercakap berkenaan apa yang boleh, apa yang tak boleh, sebenarnya agama yang dah tentukan apa yang boleh, apa tak boleh. Itu peringkat asasnya lah. Maknanya dasarnya itu. Contoh, aib rumah tangga. Kan, bercerai ke apa isu, jangan sebar di media sosial. Saya sangat menentang penceritaan, pendedahan di media sosial. Sebab apa? Sebab kita takkan jangka apa impak yang akan berlaku. Kalau positif tak apa, kalau negatif. Kan? Kita dah tengok banyak kes-kes viral yang akhirnya
dia jadi plot twist lah cerita dia. Yang ni dapat support tiba-tiba dah tutup, nak tukar tempat kerja dan sebagainya. Yang kita tak tahu sampai sekarang. Betul. Dan orang netizen ni bukan follow setiap pergerakan kita. Betul. Waktu kes tu naik, masing-masing sokong lah. Lepas tu bila dah masing-masing teruskan kehidupan sendiri. Betul. Jadi pada saya itu saya tak bersetuju. Itu satulah. Yang kedua adalah selepas agama adalah pilihan lah yang kita selesa dan tak selesa. Sebab saya yakin yang kita pilih ni adalah yang sesuai dengan karakter kita. Saya bagi contoh, Nain tak cerita pasal anak. Sebab apa? Dia rasa itu yang terbaik untuk dia. Tapi mungkin ada orang cerita pasal anak. Macam saya letak juga kadang-kadang gambar anak kan. Saya letak kadang-kadang. Sebab apa? Sebab saya bukan artis. Saya artis. Jadi kesannya berbeza. Jadi bergantung kepada keselesaan masing-masing. Tetapi yang memang dilarang oleh agama juga adalah mendedahkan aib kita. Sorry, dosa-dosa kita, apa yang kita buat. Betul. Nak buat dosa, diam-diam. Jangan letak. Betul, kan? betul. Sebab kita ada waktu yang kita lemah, ada waktu yang kita tak mampu nak handle dan sebagainya. Maaf saya tengok baru ni ada budak pakai tudung minum air dalam keadaan dia down dan sebagainya. Kita tahu masalah down itu satu part, tetapi masalah melakukan dosa secara berterangan. Hari ini sebenarnya masalah kita apa dia tahu? Media sosial. Ya. Sebab hari ini kita kata kita nak jaga privasi dan aib. Tetapi berapa ramai hari ini orang yang buka seluas-luasnya privasi hidup dia, buka seluas-luasnya aib dia, dan ramai follower masuk. Betul. Kan? So ramai pula orang ni. Dan berapa ramai hari ni yang memang bangun daripada tidur, bangun pagi live berurusan. Betul. Dan dia ramai follower. So akhirnya dia hilang privasi dia dan sampai satu masa saya yakin dia akan mengalami masalah kegangguan kesihatan mental. Ya, betul. Sebab apa? Sebab fitrah kita nak ada waktu kita bersendiri. Betul. Ada waktu kita nak seorang. Walaupun kita suami isteri kan, ada waktu suami dia nak duduk seorang-seorang dia. Dia ada waktu dia antara mungkin dia dengan Tuhan dia. Kan? Sebab itu fitrah dia. Kan waktu nak urus emosi dan sebagainya. So pada saya menentukan ini pertama agama sebagai asas, kemudian barulah kita pilih apa yang sesuai apa yang tak sesuai dengan kita. Okay. Saya suka kesimpulan yang diberikan oleh Encik Fazli itu sendiri. Apapun ini adalah pilihan, tetapi yang paling penting, paling utama kita jadikan agama itu sebagai sumber rujukan ataupun asas kepada apa saja yang ingin kita lakukan. Itu yang paling penting sekali. Betul. Fizaz ni macam apa pendidikan awak tentang privasi ni? Saya memang ada privasi, tapi saya pun banyak juga ni. Walaupun kita seorang kadang-kadang, tapi saya pun ada masa yang saya tak suka saya diganggu. Saya memang nak seorang-seorang. Tapi dari segi privasi lain, sebab saya belajar daripada keadaan atau pengalaman yang berlaku sewaktu arwah kakak saya sebelum meninggal dunia, dia perkara-perkara yang penting seperti nombor PIN dan sebagainya dah diserahkan kepada kami adik-beradik. Bukan kepada semualah, kepada kami, beberapa orang kami. Dan jadi selepas arwah meninggal tu urusan-urusan tu alhamdulillah lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi privasi tu perlu ada, tapi pilihan macam Encik Fazli katakan. Betul.